Jejak Rasul di bumi India. Di sini, manusianya sama seperti kita. Biar berbeza rupa dan agama, walau asing bahasa dan budaya. Namun, sebagian daripada sejarah mereka adalah sejarah kita juga. Kerana berkurun yang lalu, panji-panji Tauhid pernah berkibar megah di bumi India. Tanyalah nenek moyang mereka, benarkah Islam pernah gemilang? Kami bawakan jawapan mereka buat anda dalam Jejak Rasul. Qutbuddin Aibak dan Qutub Minar, dua nama yang membawa kami menjejak bumi Delhi, mengesan sejarah silam dinasti Qori dan Mughul. Inilah kali pertama Jejak Rasul tiba ke Bandaraya New Delhi yang pernah menjadi pusat pentadbiran penjajah Inggeris di India setelah dipindahkan dari Kolkata pada 1911. Bandaraya seluas 434 km persegi ini diduduki lebih 10 juta orang. Sekalipun pemodernannya telah sekian lama menampilkan wajah, namun ciri-ciri tempatan masih berakar umbi. Destinasi kami ialah Shah Jahanabad atau Old Delhi, kota yang diasaskan oleh Maharaja yang terkenal dengan Taj Mahalnya itu. Demi melengkapkan liputan Jejak Rasul, kami sampai juga ke kota yang telah diasaskan oleh Kesultanan Delhi ratusan tahun lalu. Old Delhi yang bersejarah ini letaknya 1,500 km dari Hyderabad. Menara yang berdiri gagah selama ratusan tahun ini bagai mengalu-alukan kami. Penduduk Old Delhi begitu berbangga dengannya. Inilah Qutub Minar. Inilah hasil teknologi Islam 800 tahun silam, dibina dengan takwa dan cinta yang luhur kepada agama. Seni yang diluahkan sebagai ibadah melahirkan keindahan yang begitu mengagumkan. Qutub Minar menjadi tarikan pelancong yang utama di New Delhi. Qutbuddin Aibak membina Qutub Minar setelah binaan masjidnya disempurnakan pada 1198. Masjid ini dikenali dengan Quwwatul Islam. Ia bermaksud kegagahan Islam bersempena dengan kejayaan Qutbuddin membuka Delhi pada 1192. Ukiran dan reka bentuk pada binaan ini melambangkan falsafah keislaman yang terpancar pada binaan-binaan agung di tempat lain. Pengunjung yang bertali arus melawat tinggalan Qutbuddin Aibak ini bagai menghargai warisan Islam. Menara setinggi 73 meter dengan tapak berukuran 14,5 meter ukur lilit ini pernah menjadi simbol kedaulatan Islam. Ukur lilit puncaknya pula berukuran 3 meter
Monumen bernilai ini menjadi bukti Islam telah melaksanakan peranannya dengan sempurna. Cuma fitrah Allah menentukan tiada tamadun yang kekal. Putaran giliran menentukan kuasa Islam akhirnya terhakis. Ke utara Kutub Minar kelihatan sebuah lagi menara dengan ketinggian 153 kaki. Menara separuh siap ini dibina oleh Alauddin Khilji sekitar tahun 1315. Riwayat menyatakan menara ini dibina bagi menandingi ketinggian Kutub Minar. Alauddin Khilji merancang meninggikan menara ini 2 kali ganda ketinggian Kutub Minar. Namun hajat baginda tidak kesampaian. Setelah baginda mangkat, pembinaan telah dihentikan dan alai minar terbiar terbengkalai hingga ke hari ini. Biarpun telah merentas 8 kurun, bersama laungan azan yang berkumandang dari kemuncak Kutub Minar yang tegak berdiri itu, kami bagai mendengar bisikan penuh kemegahan. Inilah seni bina Islam yang indah. Seni bina Islam membuktikan kehalusan seni mampu ditonjolkan seiring dengan kekukuhan struktur binaan. Elemen hiasan seperti pahatan atau ukiran yang memberi bentuk makhluk bernyawa adalah dilarang dalam Islam. Kerana itulah, juru hias Islam cenderung kepada motif tumbuh-tumbuhan, bunga-bungaan atau arabex. Maka tidak heranlah masjid yang diperbuat daripada batu bata merah ini dihiasi dengan kaligrafi Al-Quran yang indah serta ukiran bermotifkan tumbuh-tumbuhan. Inilah pahatan kaligrafi Al-Quran daripada surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masjid Quwatul Islam ini seolah paparan sebuah Al-Quran. Ayat-ayatnya menghiasi dinding dan tiang, menanti-nanti untuk dibaca. Kicauan burung yang tidak henti-henti itu bagai menyeru kami menghayati Al-Quran di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allama al-Quran. خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان صدق الله العظيم. Berdasarkan satu catatan sejarah, Qutbuddin Aibak, pengasas Kutub Minar dan Masjid Quwatul Islam ini adalah seorang bekas hamba berketurunan Turki.
Beliau mengambil alih kuasa setelah Muhammad Ghori mangkat dalam satu peperangan. Dinasti Ghori diteruskan oleh Qutbuddin. Di bawah pemerintahannya lah wilayah Bihar dan Bengal berjaya dibuka. Sebagai menyempurnakan misi dakwahnya, Qutbuddin menjulang agama Tauhid sebagai agama rasmi negara. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Walaupun India telah bertukar pemerintahan, namun agama Islam tetap tidak tersisih. Ia subur bersama kesuburan demokrasi di negara ini. Tidak heranlah pengunjung Qutub Minar dan Kuwatul Islam dapat menghayati keindahan tinggalan berharga ini dengan aman sekalipun mereka berbeza akidah. New Delhi, ibu negara India yang sibuk. Dengan kepadatan melebihi 10 juta orang, ia terus hidup dengan kepelbagaiannya yang tersendiri. Kilauan barangan tembaga hasil kerja tangan tempatan menghiasi deretan kedai-kedai di bandar ini. Bahasa bukanlah masalah besar kepada pelancong yang tiba di New Delhi. Rata-rata pekedai di sini mampu berbahasa Inggeris dengan baik. Barangan import maupun tempatan dijual dengan harga yang berpatutan. Sekiranya anda ke New Delhi, jangan lepaskan peluang mendapatkan barangan hiasan yang cantik seperti ini. Red Fort atau Kubu Merah, antara legasi bersejarah tinggalan Shah Jahan dan dinasti Mughal, menjadi tugasan kami seterusnya di Old Delhi. Terletak di tengah kesesakan Shah Jahanabad, Red Fort merupakan kubu paling kukuh dan indah yang pernah dibina oleh dinasti Mughal di India. Ia dibina setelah Shah Jahan memutuskan untuk memindahkan ibu negaranya dari Agra ke Delhi. Diasaskan pada tahun 1639, Shah Jahan menggelar kubu ini kota yang diberkati. Ia mengambil masa 9 tahun 3 bulan untuk disiapkan. Inilah hasil seni yang abadi buat tatapan generasi hari ini dan esok. Halus dan indah. Menghayatinya membawa anda ke zaman silam 3 kurun yang lalu. Terdetikkah di benak anda, masih wujudkah kemahiran sebegini? Akan seagung inikah karya umat Islam menjelang pasca modernisme? Struktur seperti mimbar inilah antara tumpuan utama pengunjung di Red Fort. Setelah 800 tahun Islam gemilang di bumi India, peninggalan bersejarah seperti Red Fort itu hanya mengembalikan nostalgia silam. Masa terus berlalu, pelancong datang dan pergi, namun sejarah hanyalah kenangan.
keagungan silam belum tentu akan berulang di sini. New Delhi antara kota yang padat penduduknya di dunia. Kehidupan penduduknya bermula seawal munculnya fajar di kaki langit. Di negara yang kaya dengan manusia ini, penghidupan yang selesa menjadi impian setiap orang. Wajah kota Delhi ini mengingatkan kami kemakmuran Malaysia yang sewajarnya disyukuri. Kami mendapat tahu, hanya suku kilometer sahaja dari Redford tersimpan khazanah Rasulullah, suatu penemuan yang tidak kami duga. Terletak di atas bukit Jualjal, tersergam megah Jami' Delhi, antara masjid terkenal di India. Pembinaannya bermula pada tahun 1644 dan siap 5 tahun kemudian. Terdapat 3 buah pintu masuk di masjid berusia 3 abad ini. Pintu timur ini merupakan pintu utama. Masjid yang pernah ditutup oleh penjajah Inggeris antara tahun 1857 hingga 1863 ini mampu menampung 25,000 orang jemaah. Dalam pembinaan masjid, menara yang bentuknya seperti kandil atau lilin bernyala adalah simbol Islam menerangi kegelapan jahiliah. Suatu ketika dahulu, muazzin melaungkan azan dari menara ini, mengajak penduduk Delhi menunaikan solat. Dari atas menara, Redford yang letaknya cuma suku kilometer dari Jami' Delhi dapat dilihat dengan jelas sekalipun cuaca agak berjerebu. Kolam hijau ini ada ceritanya yang tersendiri. Kononnya Shah Jahan bermimpi Rasulullah berwuduk di kolam ini, kemudian masuk ke masjid dan bersolat. Kisah mimpi Shah Jahan masih menjadi sebutan pengunjung Jami' Delhi. Kisah mimpi itu bukanlah tarikan utama kami ke sini. Mimpi itu mungkin mainan tidur. Kenyataan yang kami cari berada di sebalik bilik yang bermangga ini. Pengunjung ini telah sekian lama menanti bilik yang menyimpan khazanah Rasulullah dibuka. Kesan tapak kaki ini dipercayai milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quran ini pula warisan cucunda Nabi Sayyidina Husain radhiyallahu anhu.
Menurut Syed Syamsad Ahmad Al-Husaini, 86 tahun, yang bertanggungjawab menjaga khazanah Nabi, warisan Rasulullah itu didatangkan dari kota Baghdad pada zaman kegemilangan dinasti Mughal. Helaian janggut Nabi ini antara koleksi berharga di Jami' Delhi. Namun, ada warisan yang lebih utama daripada itu. Dua pusaka yang ditinggalkan Nabi SAW kepada umatnya, Al-Quran dan Sunnahnya.